paling kita kena syukurkan di saat kita dapat membuka mata adalah perkara pertama yang kita ingat adalah Allah. Buka mata, bangun pagi, adik-adik bangun pagi, yang pertama buka je mata bila mak kejut, adik bangun, dah pagi, bangun subuh, buka saja mata, tiba-tiba perkara pertama yang kita ingat, kalau perkara pertama yang kita ingat adalah Allah, maka insya-Allah semoga sampai malam nanti kita akan dapat ingat Allah. Itulah nikmat yang tidak ada taranya. Kita dapat mengingati Allah. Itu yang paling besar. Maka malam ini, yang apa yang kita buat ini, semoga ini adalah usaha kita. Niatkan yang paling pertama semua yang ada dekat dalam ni, tuan-tuan dan perempuan, semua ahli keluarga, niat yang pertama, malam ni ada lagi pertemuan 100 hari kalau bayangkan 100 tahun. Kalau 100 tahun lagi lama lah 100 hari kita berada di dalam Google Meet ini adalah semata-mata nak mendapatkan perhatian daripada Allah, dan moga-moga itulah sebabnya kita hidup dekat dunia ini. Niat tu dulu, ya Allah, dapat Google Meet ni, alhamdulillah, semoga-moga aku dapat ingat kau lagi ya Allah. Maka dengan niat itu Allah akan mengingati kita. Jadi saya suka untuk mulakan malam ini. Kalau kita mula dengan nasyid lagu ni dia ada kena mengena dengan Nabi. Nabi walaupun dia adalah seorang yang, kalau kita tengok sifat-sifat Nabi yang terlalu banyak, tetapi yang selalu dan sangat diperkatakan tentang Nabi adalah akhlak baginda. Nabi, kisah Nabi dulu, akhlak baginda tu, dan kita akan menceritakan apa sebenarnya akhlak, bagaimana kita nak menjadi orang yang berakhlak, ciri-ciri orang yang berakhlak, dan apa usaha kecil yang mungkin kita boleh buat untuk kita jadi orang yang berakhlak, insya-Allah. Tajuk lagu ni insya-Allah rasanya semua tahu, lagu pahlawan agama daripada Kumpulan Rabbani. Bagaimana Nabi itu datang membawa sesuatu yang sangat indah, membawa akhlak kepada umatnya, membawa satu benda yang kalau musuh pun melihat itu kepada Nabi, maka musuh pun boleh jatuh hati lalu memeluk Islam. Jatuhnya pedang seorang musuh di saat nak memenggal kepala Nabi, berakhlaknya Nabi diselamatkan oleh Allah. Jadi kita dengar lagu ini, Pahlawan Agama. Bismillah. Di masa budi hancur punah, di waktu Islam hancur musnah, terkenang Nabi membawa hidayah, pahlawan agama yang gagah, membawa undang-undang yang indah, pembentas perkara yang salah, pemimpin umat yang berjasa, handal pendekar lagi perkasa, dengan ilmu yang tajam, memusnah musuh yang kejam, biar musuh memutih di bumi, namun undur tidak sekali. Sungguh kau berhati kota, bersemangat bersih wajah, kau pensuruh Allah tercinta, wajahmu terbayang di ruang mata, sejarah tetap menjamin, jasamu pasti menjadi cermin, ubur semesta negara sentosa, dua panduan yang disedia, panduan Al-Quran dan Sunnah, peninggalanmu yang berharga, dijadikan undang-undang dunia, supaya dunia aman bahagia. Allahumma salli ala sayyidina. Pahlawan agama. Bila sebut tentang pahlawan agama, dia mesti, yang kita nampak orang yang ada pahlawan, ciri-ciri pahlawan ni, dia mesti adalah orang yang power, orang yang kuat, orang yang berkuasa. Dia ni mesti tegas ni, tegap dan sebagainya. Tetapi kalau dengan lirik lagu yang kita dengar tadi tu, Nabi adalah orang yang begitu.
Tetapi ada satu perkara yang paling besar kepada Nabi, iaitu akhlak Nabi. Itu perkara yang paling besar yang ada pada Nabi. Malah kalau kita nak menjadi orang yang paling baik di muka bumi ini, maka dia adalah orang yang mesti berlaku baik kepada ahli keluarga. Itu indikator yang paling cukup jelas. Khusus pada orang lelaki lah. Saya cakap ni sebab saya seorang lelaki, maka perkara yang paling khusus kita nak jadi orang yang paling baik ni, maka kita menjadi yang paling baik dengan ahli keluarga. Malam ni kita nak cerita kisah-kisah Nabi ni, macam mana akhlak Nabi tu, kalau kita dengar, subhanallah. Nabi kalau balik rumah, perkara pertama yang Nabi akan pergi kat mana, tuan-tuan? Nabi akan pergi kat dapur. Masuk rumah, pergi dapur tengok. Aisyah ada makanan? Wahai Aisyah, wahai isteriku Aisyah, ada tak makanan hari ini? Wahai Rasulullah, hari ini kita tidak ada makanan. Okey, baik. Baiklah, kalau begitu kita puasa. Simple. Ataupun ketika Nabi pulang daripada rumah, masuk je pintu rumah, nampak saja isteri di dapur, maka Nabi akan singsing lengan. Singsing lengan, pergi kat dapur. Akhlak Nabi. Kalau akhlak Nabi di rumah begitu, bagaimana akhlak Nabi di luar? Allah. Kisah yang biasa kita dengar, ataupun kita belum dengar kisah Nabi yang ada 8 dirham yang pergi ke pasar. Ada 8 dirham pergi kat pasar nak beli jubah, nak beli baju baru. Tiba-tiba ada orang yang kehilangan duit, Nabi bagi 4 dirham. Kemudian jumpa orang yang tak makan, bagi 2 dirham. 2 dirham beli jubah, nak balik ada orang tak ada baju, Nabi bagi baju tersebut kepada orang, lalu Nabi pulang dengan senyum. Kalau kita bertanya-tanya, bagaimana kita nak menjadi orang yang berakhlak? Ada 2 perkara. Akhlak dan juga adab. Akhlak dan juga adab. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, masa saya pergi ke bagi isi program ke Tahfiz tadi, sebab Tahfiz tu adik saya belajar dekat situ. Dia pun baru habis Tahfiz tersebut, lalu ustaz melantik dia menjadi guru pula. Dia dah belajar hampir 5 tahun kat Tahfiz tersebut. Jadi hari ini ustaz pengetua naikkan pangkat. Naikkan pangkat jadi ustaz pula, mengajar pula. Subhanallah. Saya pun duk fikir, adik bongsu aku ni rasanya 3-4 kali yang keluar daripada Tahfiz, duk lari daripada Tahfiz ni. Duk balik rumah mengadu lah macam-macam. Tiba-tiba ustaz kata dia jadi guru, dia jadi ustaz, nak mengajar budak-budak sekolah rendah pula. Terdiam saya. Berkat. Itu nama dia berkat. Tak tahu dapat daripada mana. Alhamdulillah, berkat 5 tahun, minta saya tahan, adik bongsu ni minta tolong tahan duduk dekat Tahfiz. Duduk kat Tahfiz. InsyaAllah walaupun susah macam mana, kena macam mana pun bertahanlah. Akhirnya Allah bagi yang tadi. Itu yang saya pergi Negeri Sembilan isi program tadi tu. Cerita tentang adab dan akhlak. Para ulama bertafsirkan akhlak ni macam tepung. Akhlak ni macam tepung. Dan ilmu tu pula macam garam. Antara tepung dengan garam, mana yang lebih banyak dalam satu acuan? Tepung. Dan perkara apakah yang membuatkan tepung itu menjadi sedap, menjadi satu benda yang enak? Minta maaf, anak datang. Maklumlah. Dia ingat ayah dia artis kot hari-hari live. Ya, live. Minta maaf, kadang-kadang anak datang. Nak melayan juga anak-anak ni. Baik, kita terus kepada perkongsian. Dalam kita nak buat satu acuan antara tepung dengan garam, maka tepunglah yang paling banyak. Jadi perkara utama yang kena ada. Ni ada siapa nak pergi kuliah ni? Kita minta mute sekejap. Kita nak bagi tumpuan. Okey, baik, terima kasih. Jadi dalam satu acuan, akhlak adalah tepung dan garam itu adalah ilmu. Maka kalau kita bertanya apakah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, akhlak. Sebab tu Nabi sebut siapa yang nak bersama denganku, maka dia adalah orang yang paling berakhlak. Akhlak mesti ada ilmu. Tetapi yang paling penting sekali akhlak, dan bagaimana kita nak mendapat akhlak yang baik, akhlak itu kita dapat daripada
Sembahyang. Mereka yang bersembahyang, insya-Allah mereka yang bersembahyang, insya-Allah dia akan jadi orang yang berakhlak. Tetapi sembahyang yang macam mana? Ramai, semua orang bersembahyang, insya-Allah semua kita bersembahyang. Tetapi hasil daripada sembahyang itulah yang akan melahirkan akhlak. Kalau orang tanya, Ustaz, kalau macam tu adab macam mana? Baik. Adab kita akan dapat bermula daripada pendidikan. Sebab tu anak-anak kita yang kita ada, yang kita duduk, yang bersama dengan kita, mereka itu akan jadi orang yang beradab bermula bagaimana kita mendidik mereka daripada kecil sampai besar. Cukup ke adab? Tak cukup. Adab dia mesti ada tunjang. Dia menjadi orang yang baik, insya-Allah dia boleh menjadi baik. Tetapi saat diuji bagaimana akhlaknya, bagaimana adab ni. Jadi sebab tu kena bermula dengan sembahyang. Kalau kita kata nak bermula dari sembahyang ni macam mana Ustaz kalau nak jadi orang yang berakhlak? Yang pertama sekali, kalau kita nak menjadi orang yang berakhlak, maka kita kena belajar untuk datang seawal mungkin untuk berada di atas. Itu latihan pertama. Latihan pertama kita nak menjadi orang yang berakhlak. Ibaratkan macam ni lah. Kalau kita dapat satu jemputan, daripada sesiapa sekalipun, apalagi jemputan itu daripada orang-orang yang besar, jadi kita akan macam mana kita menerima jemputan dan bagaimana persiapan kita dan bila kita sampai. Okey, pukul 8 program nak mula. Kita pun dapat jemputan. Okey. Pukul 8. Okey. Kita tak merasakan itu satu benda yang besar sebab orang nak jumpa kita, orang dah jemput kita dan akhirnya kita pun pukul 8. Tak siap lagi ni. Dan akhirnya dengan sikap-sikap kita itu, maka mana mungkin dengan sikap-sikap kita begitu, kita boleh datang dalam satu majlis dan kita menghormati majlis tersebut. Begitu juga dalam sembahyang. Sekejap lagi kita nak isyak. Esok kalau Allah rezekikan kita hidup, kita nak sembahyang subuh. Persediaan kita untuk berdepan dengan sembahyang, maka itulah yang akan melahirkan akhlak-akhlak. Tengok para sahabat yang kalau nak bersembahyang itu, astagfirullahaladzim. Ni terlepas. Anak yang kecil ni terlepas. Saya sedang meminta bantuan hati, menghubungkan hati dengan isteri. Wahai isteriku, tolonglah datang. Okay, baik. Nampak? Jadi kalau kita rasa macam bagaimana Ustaz, saya nak jadi orang yang berakhlak, saya ni panas baran, saya ni, mulakan dengan itu. Mulakan dengan memperhalusi sembahyang. Mulakan dengan itu. Contoh paling dekat isyak kan, tak apa kita ada program ni, tapi kita buat contoh esok subuh. Esok kita nak sembahyang subuh, maka persediaan kita untuk sembahyang subuh tu kita dah pegang handphone dah. Okey, aku nak set pukul 5 ataupun 5.30, set jam dulu. Nak tidur baca doa, ya Allah, esok aku kalau boleh aku nak bangun subuh awal, aku nak dapat solat di awal waktu. Maka dengan persediaan itu, kita meletakkan diri kita cukup humble, kita meletakkan diri sebagai hamba Allah. Maka usaha untuk menjadi orang yang berakhlak yang pertama, kita memperhalusi sembahyang. Haluskan sembahyang. Soal sembahyang, soal hukum, saya rasa itu tidak ada masalah untuk kita semua. Semua untuk ahli keluarga semua, insya-Allah semua mesti top ni sembahyang ni, insya-Allah. Tetapi perhaluskan perasaan. Masa kita duduk dekat atas saf, sebelum kita menunggu waktu tu, saya rasa macam, ya Allah, aku nak jumpa dengan Allah ni. Apa yang kita bawa ni? Nak jumpa dengan Allah. Adakah kita bawa beban? Adakah kita bawa fikiran yang kita duduk fikir dalam sembahyang? Sebab sembahyang dengan sembahyang ni boleh fikir macam-macam, boleh selesaikan masalah. Habis sembahyang, selesai masalah. Ataupun nak cari kunci yang tak jumpa, sebab tu kita sembahyang. Jadi, perhalusi yang sembahyang yang pertama, automatik. Kalau budak-budak sekarang auto handsome, auto cantik, auto kacak. Ni kalau kita belajar untuk memperhalusi sembahyang, maka yang pertama tu dia akan memperbaiki diri. Kita tak sedar. Bila kita kena sesuatu ujian dengan sesuatu, contohnya kita tengah bawa kereta, tiba-tiba ada orang keluar tak bagi signal. Kalau sebelum ni memang horn kita tu 5 minit tekan horn, kita punya perkataan yang keluar daripada mulut kita tu astagfirullahalazim. Tetapi bila berlaku tu kita macam biasanya kita marah. Kita buat kesedar.
Okey. Daripada mana dapat tu? Daripada memperhaluskan sembahyang. Kita automatik menjadi orang yang berakhlak. Kita boleh berakhlak dengan suami, kita boleh berakhlak dengan isteri, kita boleh berakhlak dengan anak-anak ni. Kita boleh tahan kerenahan mereka anak-anak ni yang masih lagi tak boleh keluar ni, walaupun kita dah pasal 1, pasal 2, pasal 3, masih takut sebab kes masih tinggi, anak-anak masih dekat rumah. Kalau sebelum ni kita nak ajak anak-anak semayang tu, ya Allah, menjerit. Tapi kita macam, Mat, jom semayang ni. Jom semayang. Secara automatik. Siapa yang buat tu? Allah. Sebab kita dah memperhalusi ibadah kita, maka Allah haluskan akhlak kita. Adik-adik yang ada dekat sini ni. Adik-adik yang ada dekat sini ni. Kalau nak jadi akhlak tu, adik-adik kena rajin semayang. Sebelum mak panggil tu dah pakai kopiah, dah pakai telekong. Kita kan nak jumpa Allah, Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi adik-adik ada ibu dan ayah. Orang lain, adik-adik, orang lain, ibu ayah ada yang tak ada. Kawan ustaz semua, kebanyakannya mak ayah mereka Allah dah ambil dah masa Covid ni. Dah meninggal. Sedih sangat kalau tak ada ibu ayah kan. Jadi kita semayang, kita cakap dengan Allah, ya Allah, tolong bagi kesihatan dekat ibu dan ayah kami. Kami sayang ibu ayah kami. Macam tu. Okay. Yang kedua, bagaimana kita nak menjadi orang yang berakhlak? Yang kedua adalah kita kena rajin ataupun ajarkan kepada diri kita untuk mengucapkan terima kasih. Mama hantar air, terima kasih. Bayar tol, terima kasih. Apa saja dengan anak-anak pun. Aiman tolong ambilkan ibu air, dapat air, terima kasih Aiman. Ajarkan kepada diri kita untuk banyak ucapkan terima kasih. Kalau kita boleh buat yang ini, insya-Allah kita bukan sahaja pandai berterima kasih kepada manusia, kita akan jadi orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Akhlak kan? Itulah akhlak. Nampak kecil kan? Memperhaluskan sembahyang, banyakkan ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga. Ini yang paling agak susah. Dan saya akui dia agak susah. Tetapi di dalam surah Al-A'raf disebutkan dengan ini, kalau kita nak menjadi orang yang berakhlak, maka jadilah orang yang pemaaf dan pedulikan orang yang bodoh. Okey, saya ulang sekali lagi, jadilah orang yang pemaaf dan pedulikan orang yang bodoh. Maksudnya macam ni. Kalau ada orang yang berkata tentang kita, ataupun kita biasa kalau media sosial paling banyak sekali lah. Kalau kita ada nampak perkara-perkara yang kita, ini kalau dapat komen ni kan, bagi sekali. Tapi kita lebih nak jadi orang yang ignore, abaikan, tak nak masuk campur. Ini bukan urusan kita ada banyak urusan lain. Kita tak nak, kalau kita komen nanti perkataan-perkataan yang kita tulis. Maka kalau kita boleh buat yang itu, itulah usaha kita untuk menjadi orang yang berakhlak. Tiga perkara tak banyak, cukup 3 perkara yang kita buat ini, maka insya-Allah kita nak duduk dekat dengan Nabi. Kita nak kalau boleh berjumpa dengan Nabi dekat akhirat. Kita kalau boleh nak memandang wajah Nabi, nak melihat Nabi, nak bersama-sama dengan Nabi di Telaga Kausar. Kalau itu yang kita nak, itu yang kita sangat impikan, maka belajarlah untuk 3 perkara. Allahu Akbar. Sebab tu Sayyidina Usamah bin Zaid mengatakan, katalah Sayyidina Usamah ni pernah berjumpa dengan Nabi dan diminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah pemberian yang paling baik yang kami boleh bagi kepada manusia? Maka lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlak yang baik. Pemberian yang paling baik kepada manusia yang lain adalah akhlak yang baik. Saya yang berada di dalam Google Meet ini, saya yang berkata yang baik-baik, maka inilah usaha saya untuk memberikan kalian sesuatu ataupun semua ada keluarga yang dalam satu benda yang baik. Sebab tu kita niat pada malam ini, usaha ini moga-moga dalam 100 hari kita berada dalam Google Meet, kita membaca Yasin, itu usaha yang baik. Kita berkata-kata yang baik selama 100 hari di dalam ini tak pernah jumpa, itulah usaha kita untuk menjadi yang baik. Maka insya-Allah
maka kita akan dimudahkan untuk menjadi orang yang baik, orang yang berakhlak, insyaAllah. Banyak ke? 3 perkara je. 3 perkara saja. Saya nak bawa satu kisah. Kita ini kisah rumah tangga pula. Sebab dalam kita semua adalah rumah tangga ya. Bagaimana malam ni kami di The Solusi, insyaAllah sekejap lagi ni pukul 9 nak live. Habis ni saya terus ke page The Solusi pula. Malam ni nak bercerita tentang akhlak suami isteri. Saya nak cerita tentang seorang suami yang menahan perkataan cerai selama 30 tahun. Suami bukan orang biasa. Suami adalah imam. Ada satu masjid dekat Kelang. Ini saya sendiri jumpa imam ni. Sebab saya selalu, mereka biasanya akan panggil contoh Ustaz Don, Ustaz Abdul Khairi, akan buat kuliah dan sebagainya. Jadi sebelum buat kuliah, mereka minta nasyid. Jadi saya dan kumpulan nasyid kami lah, Kalangan Voices, kami selalu buat persembahan nasyid dan sebagainya. Saya habis nasyid lepak dengan imam. Tapi saya memang cukup kagum dengan imam ni sebab setiap kali contoh kami duduk makan kan, isteri-isteri memang makan di meja lain, tetapi imam ni, isteri dia akan layan dia, isteri dia akan duduk sebelah dia, kadang duduk belakang sikit kan, menghormati suami dengan berada dengan para tetamu, menunggu siap sedia untuk meraihkan suami dia. Saya cakap dengan imam ni, saya cakap, saya kagum lah imam ada isteri macam ni. Saya macam jealous lah. Contoh saya cakap dengan imam kan. Tapi imam tu macam diam je kan. Okay. Dan akhirnya satu hari saya duduk dengan imam dengan isteri dia. Saya duduk sembang-sembang. Isteri dia cuba cerita. Ustaz, boleh tak saya nak bercerita dengan Ustaz boleh? Yang suami imam ni macam, imam nak cerita apa ni? Dia kata, ada cakap kat isteri dia. Tak apalah, kita ceritalah. Kan? Seronok sembang dengan Ustaz kata. Rupa-rupanya mereka dikahwinkan oleh keluarga. Isteri tak bersetuju dikahwinkan dengan pilihan, maka dia terpaksa berkahwin. Masa dulu yang imam ni muazzin lah, Bilal je, kerja macam tok siap je, selalu bersihkan masjid. Tiba-tiba ibu dan ayah mereka kahwinkan mereka berdua. Dia tak setuju lah. Memang tak setuju. Sampaikan setiap kali berjumpa ataupun bercakap dengan suami dia, maka perkataannya akan keluar, saya nak cerai, abang tolong ceraikan saya. Tapi suami ni jawab apa? Sabarlah, dia semayang dulu Dia semayang dulu, nanti lepas semayang kita bincang macam mana. Suami pun pergi masjid, azan, semayang. Habis semayang balik rumah, jumpa isteri dia. Okey, duduk. Awak nak bincang kenapa? Saya nak minta cerai daripada abang. Tapi suami dia diam. Kalau macam tu, tunggulah. Nanti lepas isyak. Saya ada program kat masjid lepas isyak. Nanti lepas isyak kita sembang. Dan itulah berlaku selama beberapa tahun. Isteri tu minta cerai. Tetapi suami tu, dia membawa satu perkara, akhlak yang baik. Akhlak yang baik tu maksudnya apa? Saya tanya, imam buat apa? Ustaz, saya tak buat apa. Saya cakap tangguhkan tu sebab saya merasakan bahawa setiap perkara tu selepas sembahyang, insyaAllah saya akan dapat kekuatan tu. Satu hari ni isteri ni nekat betul dah bertahun-tahun kahwin, dapat anak. Dah bertahun kali dapat anak. Isteri dia tetap rasa macam kosong lah. Memang tak boleh lah duduk dengan suami aku macam ni. Dia minta cerai. Lepas tu dia kata, kalau macam tu kita sembahyang dulu boleh? Ni sekejap lagi nak sah ni. Sembahyang dulu. Suami dia akan cakap benda tu je. Tak ada cakap benda lain. Akan cakap, imam tu akan cakap benda tu je. Dan selepas sembahyang, isteri dia macam kosong. Ni saya nak cakap ni. Awak tadi kan dah cakap dengan saya nak minta cerai. Baik, tapi dia kata, bang, tak apa bang, tak payah nanti-nantilah. Dan berlangsunglah sehingga anak-anak mereka besar 30 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya satu hari isteri dia boleh berubah menjadi seorang isteri yang paling baik. Dan isteri dia menangis depan saya tu, cerita tu dia menangis, dia kata, saya rasa suami saya, hati saya ini memang Allah ubah, Allah baikkan sebab dekat suami lah. Setiap kali kalau saya marah, setiap kali saya cakap apa pun, dia mesti akan cakap selepas sembahyang. Selepas sembahyang. Apa yang dapat oleh lelaki ini tadi? Apa dia? Selepas sembahyang, apa yang dia dapat? Akhlak. Sebab tu sesiapa pun orang lelaki yang paling baik akhlak dia dengan isteri, percayalah, apa saja ujian yang datang, anak, suami dan segala-galanya yang datang, dia akan dapat kekuatan yang paling besar. Allah akan bagi dekat dia. Saya pesan ni bukan kepada sekadar untuk ahli keluarga yang ada dalam ini, tetapi saya beri pesanan ini juga kepada diri saya
Kalau kita nak menjadi orang paling baik, maka berlaku baiklah kepada anak isteri. Kalau kalian berlaku baik kepada anak isteri, orang akan pandang kalian macam orang pandang YB, macam orang pandang orang yang besar. Apa yang akan keluar daripada lidah-lidah para isteri adalah perkara-perkara yang baik, sekalipun dia tahu macam mana suami dia. Walaupun suami dia macam, ya Allah, kalau dia nak hadapi suami dia ni kan, kalau dia tanggal kain tu, kat situlah dia tinggal. Contoh, kalau suami dia ni buat air, Allah selalu tumpah. Kalau dia minta suami dia ni, abang tolong keluarkan ikan, dia keluarkan je ikan. Dia tak letak pun air dalam tu. Contoh. Tapi walaupun suami dia macam tu, tetapi kalau orang cakap, suami kau macam mana? Aku tak tahulah, suami aku tu baik lah. Apa yang lahir daripada lidah atau mulut isteri, itu akan dapat daripada suami yang baik. Sebab tu malam ni nak cerita tentang akhlak-akhlak ni, maka puncanya insya-Allah datangnya mesti daripada suami. Kalau kita nak cerita akhlak yang paling besar kat sini, maka bagaimana kita menjadi orang yang berakhlak, puncanya mesti sembahyang. Kalau kita melihat diri kita masih ada banyak kekurangan, percayalah tuan-tuan dan puan-puan, baikilah sembahyang. Anak-anak degil, ajak dia sembahyang. Tapi Ustaz, saya dah jenuh, ajak. Jangan putus asa. Mulakan dengan sembahyang. Kalau kita rasa diri kita ni orang cakap, aku tengok kau ni kan, kau ni hari ni asyik marah aja. Mula dengan sembahyang. Mesti ada something wrong dengan sembahyang kita. Maka mulakan dengan sembahyang. InsyaAllah, auto. Dia bukan macam kita lepas sembahyang, kita akan tiba-tiba macam, oh baiknya aku. Bukan macam tu. Dia auto, nama dia auto. Dan bagaimana auto tu berlaku? Allah sendiri yang buat. Allah sendiri menggerakkan hati kita. Allah sendiri menanamkan satu perasaan kepada kita. Begitulah indahnya Islam. Begitu kekuatan yang ada kepada orang Islam yang tidak ada kepada orang. Kalau orang lain tu berhempas bulas untuk jadi baik, contoh saya bagi contoh. Contoh kita kalau kerja dekat bahagian hadapan McD ke, KFC ke, ataupun sebagai pramugara, kita kan ada SOP, kita ada cara nak melayan pelanggan. Oh, kalau pelanggan marah tu, okey, kita boleh senyum. Sebab apa? Sebab kita dalam tugas. Tapi cuba dekat luar. Boleh tak kita berakhlak begitu? Takkan boleh. Sebab kita hanya mengikut patuh kepada SOP kita sebagai pekerja. Habis tugas tu, kalau orang nak marah, kita debik dia sekali. Sebab kita kat situ je kita boleh berakhlak. Tetapi dalam kehidupan, kenapa Nabi minta kita menjadi orang yang berakhlak? Paling penting orang yang berakhlak ni sebab apa? Kerana itu adalah pemberian yang paling baik kepada orang lain. Jadi kalau kalian kat sini adalah suami, kalian sini adalah seorang isteri, seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, maka segala pemberian yang baik kepada orang lain, itulah akhlak. Pemberian yang paling baik itu adalah akhlak. Ingatlah perkara itu dan saya akan semat dalam kepala saya. InsyaAllah aku pun nak jadi orang yang berakhlak. Dan kita nak jadi orang berakhlak ni sebab satu je. Sebab kita nak bersama dengan Nabi. Kita nak duduk dekat dengan Rasulullah. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar menjadi umat Nabi. Kita boleh memandang wajah Nabi. Kita boleh bercakap-cakap dengan Nabi. Apalagi nikmat yang paling besar setelah kita disakiti oleh segala kepenatan dunia. Malah di saat nyawa kita diambil, di saat kita berada dalam kubur, maka Allah menjamin itu apabila kita dapat menjadi orang yang selalu meridui Rasulullah. Itu yang saya cakap dekat budak-budak tahfiz. Kalian bukan saja orang yang membaca Quran. Sekadar membaca Al-Quran, insya-Allah semua orang boleh baca. Tetapi bagaimana kita nak menjadi orang yang membawa Al-Quran dalam hidup? Itulah benda yang paling berat sekali. Nak memakai kopiah macam ni, nak memakai jubah, insya-Allah mudah. Macam-macam fashion ada. Tetapi menterjemahkan di setiap kopiah dan juga jubah yang kita pakai, Allahu Akbar, saya aku itu bukan mudah. Sangat susah. Tidak ada gunanya kita ada banyak tepung, tetapi kalau kita tidak ada garam, dan tidak ada gunanya kalau kita ada banyak garam, tetapi kalau kita tidak ada tepung. Maka tepung dan garam, akhlak dan ilmu adalah satu perkara yang seiring dalam kehidupan kita. Namun keutamaannya
tetaplah akhlak. Maka kita jadi orang yang berakhlak, insya-Allah kita akan jadi orang yang berilmu. Alhamdulillah lagi 7 minit. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas peluang dan ruang yang diberikan untuk saya. Segan sebenarnya, segan nak bercakap benda yang baik sebab kita tahu kita adalah hamba Allah yang berdosa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga ini yang selalu menjemput. Saya juga dapat jemputan daripada keluarga-keluarga yang lain juga. Tapi rasanya macam ni macam keluarga sungguh rasa. Kan? Begitu daripada pertemuan yang pertama sampai sekarang ini. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah yang memberikan kita, menggerakkan kita untuk menerima kebaikan. Dan percayalah, orang-orang yang digerakkan hatinya untuk mendapat kebaikan sebab Allah berkehendak kepada dia. Allah nak dia. Sebab tu kalau kita dapat buat baik, adik-adik dapat buat baik je, dapat je buat baik, percaya Allah nak adik-adik. Adik-adik dapat buat baik dengan mak ayah, dapat buat baik dengan kawan-kawan, dapat buat baik di antara adik-beradik antara satu sama lain. Percayalah, Allah memang nak adik-adik jadi orang baik. Jadi terus buat baik. Terus buat baik. Allah akan pegang kita sampai bila-bila kita dapat buat baik. Dan akhirnya nanti kebaikan adik-adik itu Allah akan bagi pahala. Teringin nak makan sedap-sedap, Allah gerakkan hati mak ayah pergi beli makanan sedap-sedap. Malam-malam, mak ayah, ibu dan ayah beli apa ni? Oh, beli KFC. Dah lama tak makan KFC. Kenapa boleh tu? Sebab apa? Kita rasa nak makan, Allah bagi sebab kita buat baik. Macam tu Allah adik-adik. Kalau nak benda yang baik semua dalam kehidupan, adik-adik kena buat baik, insya-Allah. Satu nasyid penutup boleh, insya-Allah. Ingat boleh lagi? Okey. InsyaAllah. InsyaAllah. Tutup dengan nasyid nanti. Jadi Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada semua. Dan sebagai yang terakhir, sebagai satu usaha kita tadi, maka kita usahalah untuk memperhalusi sembahyang. Okay? Banyakkan ucapkan terima kasih. Dan kita jadilah orang yang pemaaf dan abaikan orang yang bodoh. Minta maaf adik-adik kalau Abang Abu sebut perkataan bodoh tu bukan cakap bodoh tu bodoh yang itu tahu, bukan. Itu yang Allah sebut tu, yang sebut tu dalam Quran tu, kataan tu. Serta pedulikan orang yang bodoh dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah sebut tu. Pedulikan orang yang bodoh, orang yang nak buat kita, orang yang nak cakap tentang kita, orang yang tak suka kita, abaikan, pedulikan. Kita boleh buat benda yang lebih baik nanti insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih semua. Jadi sebagai penutup saya buat satu lagu ini. Lagu tentang sembahyang. Biasanya lepas sembahyang kita akan rasa lega. Kan? Biasanya lepas sembahyang kita akan rasa lega, kita rasa ya Allah, aku dah sembahyang isyak dah, aku dah sembahyang daripada subuh memang isyak. Tetapi bila kita rasa lega, satu persoalan kepada kita, Allah terima tak ibadah kita? Allah terima tak ibadah kita? Kita tak takut selama ni kita bersemayang, selama ni kita buat baik, rupanya ada niat yang lain, bukan kerana Allah. Jadi lagu ini, nasyid ini, insya-Allah moga-moga bawa kita. Betul, dalam kepenatan, Alhamdulillah, tak apa, terhibur. Moga-moga saya niat satu je. Saya niat buat bila dapat memenuhi niat setiap orang yang ada di dalam ini, maka moga segala hajat-hajat saya, semoga Allah jaga adik keluarga saya, jaga mak saya yang masih ada, ayah saya yang masih ada, adik-adik saya yang sebelah orang yang masih ada ni. Itu je niat saya. Itu sahaja niatnya. Orang kata apa, macam kita lah nak bodek bos. Kan? Buat kerja ni supaya bos tu pandang, bagi gaji lebih. Macam tu, tak salah. Kita buat benda tu nak bodek bos. Yang kita nak buat benda baik ni, kita nak bodek Allah. Seolah-olah kita nak cakap dengan Allah, ya Allah, aku buat ni sebab engkau, aku buat ni sebab engkau. Dan itulah sebenarnya yang kita buat dalam hidup, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah lagu doa, semoga Allah menerima ibadah kita, semoga Allah menerima segala-gala yang kita buat dalam hidup, insyaAllah. Saya cuba Bismillah. Tuhan, terimalah ibadahku yang tidak sempurna, ia serba kekurangan dan bahaya cacat celahnya. Tapi apakan daya
ini yang ku mampu mempersembahkannya kepadamu. Telah ku cuba sepenuh hati, tapi masih tidak mampu sempurna. Aku harap dengan rahmat-Mu terima jua ibadahku. Aku tetap tidak jemu, ku teruskan walau tidak meningkat. Aku tetap istiqomah. Kasihanilah aku, wahai Tuhan, hamba yang lemah ini. Pengampunan-Mu yang ku harapkan. Siapa lagi yang akan membelangku kalau Engkau tidak membelanya? Ampunkan aku, Tuhan, terimalah ibadahku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah cinta agung kami, Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah hidup dan mati kami. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa rakan-rakan kami, dan dosa seluruh umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, selamatkanlah kami, tetapkanlah iman dalam hati kami, berilah kami kekuatan untuk menghadapi pandemik ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabak ini, angkatlah wabak ini, angkatlah wabak ini. Kalaulah ada pahala daripada apa yang kami lakukan ini, maka kami ingin berikan kepada ahli keluarga kami yang telah pergi, ya Allah. Dan sejahterakanlah ahli keluarga kami yang telah pergi, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, berikanlah mereka keindahan kehidupan di sana, dan semoga dengan itu, maka tolonglah ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan kami dapat menyebut nama-Mu, ya Allah. Dan ya Allah, yang terakhir, paling utama, ya Allah, tolonglah jadikan kami orang yang berakhlak, jadikanlah kami orang yang beriman, jadikanlah kami orang yang menjaga sembahyang, jadikanlah kami orang yang bersedekah, dan ya Allah, ikatkanlah hati kami, jadikanlah kami saling menyayangi di antara satu sama lain. Tidak ada kekuatan yang kami dapat melainkan daripada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli keluarga saya yang berada di dalam Google Meet ini, yang sudi untuk bersama-sama mendengar perkongsian. Dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Yang baik itu semestinya datangnya daripada Allah, dan kalau ada yang buruk daripada saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan ambillah dan buanglah sejauh-jauhnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Daripada saya, Abu Hurairah bin Raslan, Muhammad Abu Hurairah bin Raslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Kita jumpa lagi nanti. Jumpa lagi, Ustaz. I love you. I love you too. Terima kasih, Ustaz. Adik banyak. Adik kat sini. Buat vinila. Buat vinila. Okey, baik. Okey, sama. Minta maaf, saya keluar dulu ya. Live dah mula. Saya keluar dulu semua. Okey, assalamualaikum. Salam.
Salam. Siapa nak sambung nasyid pula? Tu pun tadi Ustaz kata dapat 45. Antara 50. Dan dari dah 9 minit dah. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Salam. Siapa nak sambung nasyid? Semalam. Ya. Tidak. Tutup dulu lantai sebaiknya orang dan surah. Ada penang. Apa kecil kan? Nak pantun ke? Pantun? Pantun. Okey, pantun. Pantun kemerdekaan. Okey.